Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad, wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahibul fadilah, pengurusi majlis yang berusaha, pengurusi masjid, sah kepimpinannya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat dan anak-anak yang dirahmati Allah. Kita lapaskan syukur alhamdulillah kerana dengan izinnya kita dapat menempatkan diri kita di rumah Allah dalam mencari secangkir ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurganya. Kita mohon dan kita harap kepada Allah Rabbul Alamin, dengan kita berada seperti ini, memungkinkan kita dan melayakkan kita untuk menghuni syurganya insya-Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah sehari kita berdiskusi dan berbincang berkenaan dengan Ramadan, untuk menyambut Ramadan, maka usaha seperti ini saya melihat adalah salah satu usaha yang amat baik dan terpuji. Kerana antara tanda kesedaran kita, kecanaan dan kepedulian kita kepada Ramadan, kita seharusnya dan sewajarnya untuk kita memahami fiqh Ramadan yang terkandung padanya fiqh siyam dan juga fiqh qiyam. Dan kita juga untuk menelusuri di samping muzakarah berkenaan dengan Ramadan, satu bulan yang amat istimewa, yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran yang sifatnya membawa petunjuk dan keterangan-keterangan daripada petunjuk, serta pembeza antara kebenaran dan kebatilan. Allah gabungkan kemuliaan Ramadan dengan turunnya Al-Quranul Karim, dengan fardunya puasa Ramadan. Maka di situ bertambah hebatnya Ramadan ini. Ramadan sebagaimana yang dinyatakan dalam satu riwayat, lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamanna al-ibad an takuna as-sanatu kulluha Ramadan, atau kama qala. Kalalah manusia atau hamba di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tahu betapa pentingnya kelebihan Ramadan, nescaya mereka bercita-cita kalau boleh sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan yang dikenali sebagai mausimul khairat,
musim-musim pelaksanaan kebaikan dan kebajikan yang Allah kurniakan, yang Allah berikan terkhusus pada bulan Ramadan dan tidak pada bulan-bulan yang lain. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita tengok dalam beberapa hadis, menunjukkan kepada kita untuk kita berdoa supaya kita sempat dengan Ramadan. Antara yang selalu dibaca, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Dalam satu riwayat yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan doa khusus untuk Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah untukku, bagiku, bagi Ramadan, dan selamatlah Ramadan untuk aku, dan terimalah daripadaku penerimaan bulan Ramadan dengan acara ibadat. Kenyataan ini yang pertama, ya Allah selamatlah aku untuk Ramadan. Maksudnya adalah agar kita sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan yang memungkinkan kita selamat dan sejahtera untuk kita lakukan ibadat kepada Allah dengan sebanyak-banyak dan sebaik mungkin. Ada orang sampai bulan Ramadan dan dia hidup dalam bulan Ramadan, tapi dia paralyzed, dia koma, dia ditidurkan akibat COVID. Dia tidak mampu untuk berpuasa, beribadat. Maka seolah-olah tak ada nilai yang di sisinya itu tidaklah sebanyak kalau dia sihat. Keduanya, ya Allah selamatlah Ramadan untuk aku. Ramadan ini bulan kita nak biar kita masuk Ramadan dalam keadaan kita selamat dan bulan Ramadan pun selamat. Maksudnya adalah, bayangkan kalau kita berada, wal-iyazabillah, sebagai contoh, bulan Ramadan kita berada di Ukraine, kena Ukraine atau Ukraine yang sekarang sedang berlangsung peperangan. Tuan-tuan fahamlah, bila negara yang amat terkini dari segi kecanggihan persenjataan, kita tengok macam mana caranya. Semua senjata berat, semua senjata yang amat canggih. Dan kita tengok, kalau kita berada dalam situ, nak keluar rumah pun takut, tak boleh buat apa, nak pergi mana pun tak boleh. Walaupun tubuh kita sihat, tapi kita berada di kancah peperangan, atau kancah seperti berlaku malapetaka, tsunami sebagai contoh, gempa bumi sebagai contoh, banjir yang melampau sebagai contoh, dan sebarang bentuk ujian-ujian. Masa itu kita tak mampu untuk menumpukan ibadat kepada Allah dengan sejahtera. Justru bulan Ramadan disambut dengan memukaddimahkan doa kepada Allah. Sebab itu para ulama menyatakan, antara perkara yang sepatutnya kita wujudkan dalam diri kita ini terkhusus sambut Ramadan, mukaddimahnya adalah dengan doa. Bila mana penyimpan besar mahu raja-raja mengisytiharkan esok 1 Ramadan, orang Islam hendaklah berpuasa pada esok hari, bermakna muncullah malam 1 Ramadan. Artinya hilal anak bulan masa tu ada.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, kita mulakan dengan doa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, naungilah ke atasku dengan keamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku, Tuhan dan Tuhan kamu, kembali kepada anak bulan. Tuhan aku dan Tuhan kamu, wahai anak bulan, adalah Allah. Itu kita asaskan awal Ramadan. Kita minta keamanan, kita minta keimanan, kita minta keislaman, kita minta kesejahteraan. Semuanya benda yang cukup mahal dengan memukadimahkan seperti itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, oleh kerana perbahasan panjang oleh tuan-tuan guru kita sejak pagi tadi, saya akan mengambil beberapa poin semata-mata untuk kita tekuni dan kita fahami. Mudah-mudahan memberi banyak kebaikan kepada kita apabila kita menyambut Ramadan Al-Mubarak ini. Pertama, antara perkara yang amat penting untuk kita fahami adalah apabila kita berpuasa, maka puasa yang kita puasa ini, kita hendaklah faham maksud, roh, semangat puasa itu, natijah puasa itu, iaitu melahirkan takwa. La'allakum tattaqun. Inilah puasa yang sebenar. Kalau puasa yang kita puasa tidak memungkinkan kepada ketakwaan, maka sebenarnya kita punya prestasi dan graf kepuasaan kita itu belum lagi sampai kepada tahap yang dikehendaki. Sebab itu, ketika kita menghadapi puasa, kita ada dua perkara kita wajib jaga. Menjaga yang pertama adalah kita hendaklah memelihara diri kita daripada terbatalnya puasa. Kita hendaklah memelihara diri kita dari terbatalnya puasa. Jangan makan dengan sengaja, jangan minum dengan sengaja, dan sebarang bentuk perbuatan yang membatalkan puasa. Alhamdulillah, ramai di kalangan kita dapat melangsungkan untuk menjaga pemeliharaan yang pertama ini daripada membatalkan puasa itu. Kedua, dan ini cukup mencabar, iaitu kita hendaklah menjaga dan kita hendaklah memelihara diri kita daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Dan ini cukup besar. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sa'imin bin nahari laisa lahu hazzun illa al-ju' wal 'atash." Boleh jadi orang tu puasa siang hari, dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Artinya tidak dipahalakan kepadanya. Kenapa? Kerana dia tidak menepati syarat-syarat yang untuk menjaga daripada membatalkan pahala puasa. Sebagai contoh, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak tinggal ucapan yang keji, yang dusta, yang tak baik ketika mana dia sedang berpuasa, bahkan dia lakukannya, maka Allah tak kisah, tak peduli
dengan sebab dia tinggal makan, dia tinggal minum. Sia-sia semata-mata. Bahkan Rasulullah SAW memberi satu petunjuk kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara panjang. Antaranya menyebut, "Iza kana sawmu yawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Satu riwayat, "wala yajhad wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im." Satu riwayat, "wa in sabbahu ahadun falyakul inni sha'im marratain aw kama qala." Apabila kamu berpuasa satu hari tersebut, maka jangan seseorang daripada kamu bercakap perkara-perkara yang lucah, yang membawa kepada persetubuhan dan seumpamanya. Jangan melakukan perkara-perkara yang fasik, yang berdosa, melalui tangan, lidah, kaki, semua sekali. Dan jika sekiranya, dan jangan juga kamu, satu riwayat, menjahilkan orang atau marah. Kerana lapar, temperature itu cepat marah. Sekiranya salah seorang daripada kamu memakinya, ada orang maki kamu, atau hendak memerangi kamu, hendaklah kamu kata, "Sesungguhnya aku berpuasa 2 kali. Sesungguhnya aku berpuasa." Maka di situ adalah benteng supaya puasa kita ini benar-benar diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru bila kita faham hakikat ini, maka puasa yang kita nak zahirkan bukan semata-mata puasa pada mulut semata-mata, dengan jaga perut daripada makan dan minum, tapi kita nak tingginya nilai puasa itu sampai kepada membentuk kepribadian yang unggul, menyebabkan seseorang itu layak mendapat takwa di sisi Tuhan. Ini yang kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seorang yang saleh di zaman dahulu pernah ditanya kepadanya, kenapa Allah taklifkan kepada kita puasa? Dia memberi jawapan dengan menyatakan, liyuji al-ghani. Allah taklifkan puasa kerana nak melaparkan orang-orang kaya. Kerana tuan-tuan, orang kaya tidak ada dalam komus hidupnya lapar. Makan. Dia bukan makan semasa lapar, ketika lapar, tapi makan sebelum lapar, makan dah. Tidak ada komus lapar. Kenyang sentiasa. Alhamdulillah kita direzekikan di Malaysia kita, di bumi yang kita nampak tak balas mana sangat bagi kita, tapi sebenarnya rezeki yang baik. Kita makan. Seumur hidup kita, kita tak pernah masuk masjid tengok orang tu keluar air liur, terbelalak mata. Tengok-tengok nak mati dah, tanya kenapa tak makan 10 hari. Tak ada. Tapi mati kerana kenyang makan ramai. Itu nak gambarkan kepada kita betapa hebatnya puasa. Dia nak suruh rasa lapar. Kenapa? Kerana rasa lapar ini, dia tidak boleh perasaan lapar ini wujud pada orang. Dia tak kisah. Tapi bila terkena pada diri dia sendiri, baru dia dapat nilai erti kenyang, erti lapar tu biasa. Masa puncak peperangan di Syria, saya tengok seorang anak, apabila diinterview, kalimah yang keluar daripada mulutnya lapar. Peristiwa di Madaya, kebuluran,
hanya makan apa dia, rumput-rumput hijau untuk menampung kelaparan tersebut. Tuan-tuan, kita dekat kita tak dengar macam itu. Krisis yang sama yang berlaku di Yaman. Krisis orang yang lapar. Dengan lapar itulah menyebabkan seseorang akan berfikir betapa pentingnya kenyang. Kena ada makan. Tak, lapar ni dia akan menginsafi. Dia akan fikir macam mana sukarnya lapar ini. Sebab itu Nabi bila datang kota Madinah, Nabi telah baca dan faham, ialah dia Nabi, dia Rasul, diwahyukan Tuhan. Tapi kata Abdullah bin Salam, salah satu ucapan pertama Nabi kepada penduduk Madinah, ayyuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, tebarkanlah salam. Temu orang beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jamu makan. Kerana jamu makan menyebabkan niat-niat jenayah tidak akan timbul. Nak curi tak ada sebab apa, tak ada. Niat-niat tak baik tak akan timbul. Jamu makan. Allah sebut dalam Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka itu menjamu makan daripada makanan yang mereka kasih kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan-tawanan perang. Dan mereka itu menjamu dengan menyatakan, sesungguhnya aku beri makan kepada kamu semata-mata kerana Allah. Aku tidak mengharapkan daripada kamu sebarang balasan, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Sesungguhnya aku merasa takut dan gerung kepada Allah pada hari segala muka manusia masa mencukup. Tengok, beri makan kepada orang. Menyekap memberi makan kepada orang-orang miskin termasuk di kalangan golongan mendustakan agama. Firman Allah Ta'ala, ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mu nak kenal siapa yang mendustakan agama? Mereka yang mengabaikan anak yatim, menghina, mencela, tak jaga haknya, dan juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini menunjukkan isu lapar ini isu sejakar. Isu ini perlu kita kena ada. Tuan-tuan, bayangkan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab satu malam, antara sifat Sayyidina Umar ialah at-tafaqqudu anir ra'iyah. Dia pergi rumah orang, dia pergi, bukan mengintip, nak pastikan. Tengok. Satu hari sedang dia berjalan, dia tengok ada satu kemah baru dekat Madinah. Maknanya orang asing datang. Dan lelaki itu keluar daripada kemah dalam keadaan tercari-cari orang. Sayyidina Umar tanya, ada apa? Dia kata, isteri saya nak bersalin, anak-anak saya lapar,
Saya sedang mencari Khalifah Umar ibn Al-Khattab, Amirul Mukminin. Sayyidina Umar pun cepat-cepat cari makanan, pikul sendiri, bawa isteri dia, suruh rawat, bidangkan orang yang nak bersalin. Dia sendiri masak, kemudian beri makan anak-anak, bagi makan kepada semua. Akhirnya orang ini berkata, wahai orang, wallahi kamu lebih layak menjadi khalifah daripada Umar bin Al-Khattab. Umar hanya mengaku hebat, rupa-rupanya tak malah mana pun. Kamulah yang paling layak menjadi khalifah, bukan Umar itu. Sayyidina Umar berkata, besok kamu pergilah menemui Umar, insya-Allah aku ada di sana. Tengok, dia jaga masalah lapar tersebut. Lapar ini adalah pakaian Nabi. Nabi selalu lapar. Allah nak tukarkan Bukit Uhud sebagai emas, dia tak nak. Kalau kita baguslah, bolehlah bagi sekilo seorang ke rumah dia. Di Mekah dapat sekilo rumah, ataupun sekati rumah, sedaplah sikit. Pernah tengah hari Nabi keluar, orang Arab tak keluar tengah hari, lepas Zuhur tak keluar, tapi Nabi keluar bertemu dengan Abu Bakar. Tanya Nabi, apa pasal Abu Bakar kamu keluar? Dia kata, lapar ya Rasulullah. Rasulullah kata, aku pun lapar. Temu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya pula, kenapa Umar lapar? Tiga-tiga sahabat jangan lapar. Kita tiga-tiga jangan kenyang, dia lapar. Pergi rumah seorang sahabat. Sahabat tak ada yang ada isteri. Isteri sahabat itu menahan dan menyatakan sahabatnya akan pulang nanti petang sikit. Dia sediakan makanan yang ada sedikit susu ke apa, bagi kat Rasulullah. Kemudian sahabat ini pulang, tengok tetamu datang. Dia kata, alhamdulillah, tidak ada lagi orang yang lebih baik daripada aku pada hari ini, kerana aku mempunyai tetamu seterbaik manusia di dunia ini. Dia jamu Rasulullah SAW dengan puas hatilah, grade A lah, dengan sembelih kambing dan apa. Akhirnya sesudah semua, Nabi membaca firman Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya hari tersebut di dunia dulu atas nikmat yang kamu dikurniakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam setengah riwayat menyebut bahawa semasa dia jadi khalifah, tak kala dia dijamu dengan makanan seperti itu dia menangis. Dia teringat peristiwa dia bersama Rasulullah SAW, sehingga akhirnya dia baca ayat tersebut. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab pada zamannya terkenal sebagai pembukaan futuh. Dua superpower dunia rebah dan tumbang. Parsi hancur, dikayakkan oleh tentera Islam, sebagaimana Raja Parsi mengayak surat Rasulullah SAW. Rom hancur, terpaksa tinggalkan Yarmouk, terpaksa tinggalkan Syam, Suriah. Bahkan Herakla yang terkenal ketika itu pernah menyatakan ketika terpaksa berpisah dengan Syria, salamun alaiki ya Suriah, salamun la liqa'a ba'dah. Selamat tinggal kamu wahai bumi Suriah, selamat tinggal, kita tak akan bertemu lagi. Jadi kuatnya kerajaan Islam. Bila Sayyidina Umar sampai di perbatasan dalam satu pembukaan kota Baitul Maqdis, Palestin, dia dijamu dengan makanan yang sedap. Sayyidina Umar tengok. Lalu Sayyidina Umar berkata,
Apakah makanan ini dijamu kepada seluruh rakyat-rakyatku, tentera-tentera? Jawab dia, tidak ya Amir. Sayyidina Umar kata, ambil makanan ni bagi pada mereka. Bagilah kepada aku sekeping roti dengan air kosong dicicah. Roti tu pun kerah, dia makan. Bunyi kerak, keruk, kerak. Itu gambaran. Perkara seperti ini menginsafkan kita. Maknanya bila lapar ini, sifat nak tolong orang tu tinggi. Dia rasa cakna peduli, dan ini adalah satu sikap dan sifat yang baik. Sebab itu kita hendaklah pastikan, jangan kita kenyang, jiran kita lapar. Aib. Dan ini juga termasuk dalam perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada dua hadis. Satunya menyebut wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, orang tu tak beriman. Maksudnya tak sempurna iman, di mana jirannya tak selamat daripada gangguannya, kacau. Satu riwayat yang lain menyebut dia dalam keadaan kenyang, sedangkan jirannya dalam keadaan lapar. Ini menunjukkan hal ini luar biasa. Sebab itu bila sebut lapar ini adalah indikator yang penting kita tengok. Berhenti dulu ke tengok? Azan dulu ke? Azan dulu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Selepas kita bincang berkenaan dengan lapar, saya teruskan satu poin lagi.
Oleh kerana puasa ini mengajar kepada kita untuk kita berbuka, bahkan disuruh berbuka awal. Hadis sahih menyebut, la tazalu ummati bi khair ma ajjalul fitrah. Sentiasalah umatku dalam keadaan kebaikan bila mana dia menyegerakan berbuka puasa. Bahkan menyegerakan berbuka puasa adalah perbezaan antara kita dengan golongan Yahudi ketika mana mereka berpuasa. Bila mana kita disuruh berbuka puasa, maka dalam Islam, ketika kita berbuka puasa, kita akan dapat 2 pahala. Di samping kita boleh berbuka puasa dengan adabnya, dengan doanya, itu satu hal. Keduanya, apabila kita membukakan puasa orang lain, yakni jamu buka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa ajru sahibihi syai'a. Siapa yang beri makan berbuka puasa bagi orang lain, orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang tersebut dengan pahala orang tersebut tidak kurang sedikit pun. Galakan berbuka puasa dan galakan memberi buka puasa orang lain. Dan ini penting tuan-tuan. Kerana itulah kalau kita baca dalam sejarah, kita dapati para salafus salih berlumba-lumba jamu orang buka puasa. Hammad, guru kepada Imam Abu Hanifah, dikatakan setiap malam dia akan jamu 400 orang berbuka puasa. Dahlah dia alim, dahlah dia kaya, dahlah dia banyak ibadat, dia juga jamu orang buka puasa. Saya cuba maknakan seolah-olah satu Ramadan baginya dengan cara perangai dia buat macam tu, mengalahkan kita puasa sampai 60 tahun, 70 tahun. Kenapa? Bayangkan setiap malam dia dapat, dia kutip. Ini hal yang penting. Tempat yang paling hebat dalam menjamu orang buka puasa di atas muka bumi ni, yang saya tahu tak boleh lawan dengan kota suci Madinatul Munawwarah. Siapa yang berkemampuan pada bulan Ramadan, ada duit lebih, boleh pergi buat umrah sekali dan pergi Madinah ziarah. Bulan Ramadan di situ pesta untuk jamu orang berbuka puasa. Tidak ada satu tempat ruang pun di Masjid Nabi yang dibenarkan untuk berbuka puasa melainkan diisi sepenuh-penuhnya. Ada yang kaya tuan-tuan sampai berbelah-belah periuk besar dengan nasinya dijamu berapa rul, banyak sufrah diampah, ribu orang di luar. Ada yang miskin bawa satu tapewe buah kurma, letak buka sufrah, ajak sahabat dia makan, 3 orang 4 orang, letak air zam-zam makan. Daripada sekaya-kaya manusia sampailah semiskin-miskin manusia, sifat nak jamu. Dan alhamdulillah, saya lihat di Malaysia sejak 10 atau 15 tahun kebelakangan ni, kecuali Covid, maka masjid mula menjamu cukup hebat. Tradisi seperti ini tradisi yang mulia tuan-tuan.
Sekurang-kurangnya dalam Ramadan tu jamulah walaupun seorang. Zaman sekarang jamu orang tak payah. Tanya Tok Imam, tanya Tok Bilal, tanya bendahari masjid. Mam, sepala berapa riyal sekarang? Mam kata oleh kerana ikan naik, ayam naik, telur naik, 10 riyal sah. 10 riyal je. Kita pun buat keluarlah, saya nak jamu untuk 2 orang, 20 riyal. Saya nak jamu untuk 3 orang, 30 riyal. Sekurang-kurangnya inilah aset pahala kita di hari akhirat Allah. Dan ini sebenarnya satu usaha yang baik yang sepatutnya kita galakkan. Kerana tuan-tuan, zaman sekarang orang bertanding siapa paling kaya. Siapa paling kaya? Orang kaya dunia, orang kaya Eropah, orang kaya Asia, orang kaya Arab, orang kaya Melayu, orang kaya Malaysia, orang kaya Pulau Pinang. Macam-macam kita bertanding. Orang kaya, orang muda, orang semua kita tanding orang kaya. Majalah Forbes, majalah jutawan, apa majalah hebat-hebat pun semua gitu. Zaman dulu mereka bertanding siapa paling pemurah. Ada satu kisah di zaman tabi'in, mereka duduk dalam masjid, mereka duduk bincang, rasa-rasa zaman kita ni siapa paling pemurah. Mereka kata, aku katakan orang paling pemurah tak boleh lawan dengan Qais. Qais paling pemurah. Orang kedua kata tak, aku rasa orang yang paling pemurah adalah Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Talib. Ini paling pemurah. Nombor 3 kata tak, aku yakin orang yang paling pemurah adalah Arubah Al-Ausi. Dia kata ginilah, kalau kita nak tahu paling pemurah ni, kita tak perlu ni, kita cuba uji masing-masing. Yang pertama pergi rumah Qais. Seorang tu kata saya susah ni macam mana. Yang keluarnya seorang perempuan hamba kepada Qais. Sebut susah, dia terus pergi dalam bilik ambil seuncam mah. Itulah yang ada pada Qais, terus bagi. Tanya Qais buat apa? Dia kata Qais tidur. Dah kau ambil ni, saya bimbang nak kejut dia, kesian kat dia. Siapa tahap tu sebab dia tahu perangai Qais ni pemurah macam tu. Kalau kita bila terkejut, kita kata apa? Panggil orang tu, kenapa kamu bagi sikit? Bagi serumah-rumah lalu dengan momong selalu. Kalau kita nak marah tu, tengok pemurah. Muhammad bin Ja'far ni, masa orang datang nak minta bantuan, dia baru nak musafir, dengan atas kudanya, segala bekalannya, duitnya, termasuk pedang yang diwariskan daripada pak saudaranya Ali bin Abi Talib yang dia terima. Dia kata apa? Kau ambillah semua yang ini. Tuan-tuan, kalau kita kata apa, kau ni mari salah waktu, mari semula, aku nak musafir kan? Bertemu dengan Arubah Al-Ausi. Arubah ni orang tua. Bila mana datang, dia ni hampir buta, jalan dengan papah 2 orang hamba dia, nak pergi ke masjid, minta dengan dia. Dia kata beginilah, hamba 2 orang ni aku suruh kat mu ambil. Kata janganlah sampai tahap tu. Dia kata kalau kamu tak ambil, aku akan merdekakan. Ambil. Kemudian bila ambil, orang nampak dia pergi terhuyung, hayang ke dinding, sebab tak berapa nampak papah nak pergi ke masjid Nabi. Seorang-seorang. Tengok pemurah.
Anas bin Malik dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain lagi menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi ini adalah manusia yang paling pemurah di kalangan paling pemurah manusia. Bahkan disebutkan rihil mursalah, seperti angin yang tiup kuat. Kita pergi tepi pantai, angin tolak kuat, tidak atas muka kita je. Tepi ini kawan kita semua pakai rasa angin tu pemurah. Dan lebih pemurah lagi apabila dia tadarus Quran dan dia bertemu dengan Jibril alaihi salam. Pemurahnya Nabi berbeza dengan pemurahnya Adi ibn Hatim At-Tai. Orang Arab akan peribahasakan pemurah seorang tu seperti Hatim. Dia kata kalau kamu ni pemurah seperti macam Hatim lah, kajudi Hatim. Hatim ni pemurah macam mana tuan-tuan? Orang mari rumah dia sembelih kambing, 10 orang pun kambing, 5 orang pun kambing, seorang pun kambing. Akhirnya habis kambing dia standar. Kita ekor kambing pun bayar, ni kambing. Akhirnya orang mari tak ada nak sembelih. Yang adanya adalah kuda yang dia buat naik. Dia sembelih kuda tu juga. Dengan sebab itu dia digelar paling pemurah kajudi Hatim. Hatim, pemurah dia beri apa yang dia ada. Nabi, pemurah dia beri apa yang dia tiada. Itu satu. Macam mana beri apa yang dia tiada? Ada orang nak minta dengan dia, tak ada. Dia suruh pinjam, dia suruh beli, dia bayar. Cara hutang. Pernah macam tu. Dalam riwayat Al-Bukhari ada menyebut, ada masa tu orang tu minta dengan Nabi. Nabi kata aku tak ada, tapi nantilah kalau ada, aku akan bagi kepada kamu. Aku akan bagi kepada kamu kalau datanglah harta ghanimah ataupun harta daripada Bahrain, kata Nabi. Nabi wafat. Tapi kerana Nabi cakap, harta tu sampai zaman Abu Bakar. Orang ni bertemu dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dan cerita. Abu Bakar kata okey, aku akan bagi kepada kamu macam Nabi janji serauk. Serauk ni maknanya bukan serauk ni lah, maknanya 2 genggang ni serauk lah ni maknanya. Jadi mu ambil, kemudian mu tambah 2 kali lagi sebagai ekstra. Walaupun Nabi tak dapat laksanakan, tapi zaman selepas itu oleh Abu Bakar melaksanakan pemurah. Jadi sebab itu saya kata pemurahnya Nabi, dia beri apa yang dia tiada. Ada berani baik? Tak berani kita. Tuan-tuan berani tak ada orang mari kat kita nak bagi kat kita, nak minta kita bagi apa ni, kad bank kita. Mu ambil lah berapa banyak. Berani tak tuan-tuan? Tak berani. Betul lah kita pula ada 10,000, dia habis 9,990, habis aku. Berani? Tak berani. Saya pergi ke Mekah dalam 15 tahun ke 20 tahun dulu lah. Saya ada kawan saya di Syria. Kawan saya ni ramai baik-baik. Kawan di Syria seorang. Saya pergi rumah dia dan baru ni pun dia ada telefon cakap. Dia termasuk orang yang melarikan diri ke Turki sekarang. Saya panggil dia Hasan Syakru Abu Hasun, gitulah. Sampai di Mekah, saya tengok kawan-kawan puak-puak Syria datang Mekah. Masa tu belum kancah perang lagi, datang. Bila datang tu saya tengok dia.
Saya pun faham ni orang daripada Halab. Dia tulis Halab Syahbab. Tahulah mana ni pokok ni. Mesti dia kenal kawan saya. Saya pun tanya, kenal tak kawan aku nama ni? Oh, dia kata kami mari dengan dia. Dia bangga. Dia bawa saya pergi majlis Syria. Kawan saya pula jenis agak. Dia kalau jet orang kau tinggi lah. Popa. Saya wadik je lah. Masa tu saya baru berhenti daripada apa-apa jawatan. Daripada pensyarah, daripada apa. Saya menulis. Dia tanya saya, awak ada duit tak? Saya kata ada. Alhamdulillah. Sungguh saya tanya, ada? Tak payah. Ada. Dia ambil kad bank dia. Kau ambil ni, kau ambil lah berapa banyaknya. Saya pun kata aku tak perlu, tak payah. Ambilkan kau. Bersungguh bagi. Ada orang tu acah cahayang. Ada kita pun kenal. Maknanya nak ceritanya kita nak temu macam tu payuh. Nabi SAW dia bagi nombor 2 pula. Dia ada bagi lebih daripada orang tu minta. Kita minta banyak dapat sikit. Tu mujur baru dapat. Kalau tak dapat lagilah biasa. Apply apa-apa tak mesti dapat. Seorang sahabat datang baru masuk Islam, ya Rasulullah, berilah aku seekor kambing. Kenapa? Kerana aku nak balik kaum aku, kawan-kawan aku boleh jadi juru bicara dakwah, jamu mereka. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah SAW, mu tengok selembah kambing ni kawasan ni, mu ambil semua. Minta seekor dapat sekandar. Dia balik, dia kata apa kepada kaum dia? Ya kaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqah. Wahai kaum, kena pakat masuk Islam habislah. Perangai Muhammad ni dia beri, dia tak takut pada fakir miskin. Itu saya kata luar biasa. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tengok macam tu Nabi pemurah. Dan pemurah Nabi ni luar biasa, tuan-tuan. Dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, dia berjalan dengan Jabir ibn Abdullah Al-Ansari dalam satu kafilah. Bila kuda ataupun kenderaan Nabi ni, unta ke Nabi boleh potong. Unta Jabir ni. Jabir ni 2 beranak sahabat. Bapaknya sahabat, dia pun sahabat. Bapaknya yang menjadi kepala dalam pemanah 50 orang hak Nabi suruh masa perang Uhud mati syahid. Nampak? Dia tanya, ya Jabir, kenapa unta kamu slow? Dia kata tak tahulah ya Allah, berat sangat ni unta. Tak berganggu dia. Tak ada tenaga sangat unta ni. Nabi kata, wah hari kayu sikit. Dia panggil qadhi. Qadhi ni mungkin kayu pendek gitulah. Nabi pun bagi, Nabi pun ambil kayu tu, Nabi cocok pada unta tu. Gitulah sikit. Beri semangat. Tiba-tiba kata Jabir, unta tu jadi segar, gagap laju pada unta lain pula. Pitah. Bergaya boleh pitah. Terpaksa aku mempertahankannya supaya nak tunggu. Akhirnya temu lagi dengan Rasulullah dalam majlis tu, tengah berjalan. Nabi ni kadang-kadang dia bergurau agak dengan sahabat. Dia Jabir, mau menikah lagi. Kawan tu kata, menikah dah ya Rasulullah. Jabir dengan Nabi ni pakat macam anak lah, kecil sangat masa tu Nabi tu. Sebab abah dia pun mungkin tua Nabi pada abah dia. Bayangkanlah. Nabi kata, nikah anak dara ke janda? Nabi tanya. Dia kata janda ya Rasulullah. Nabi kata, apa dah ambil anak dara? Boleh buat main-main, semangat kan? Dia kata tujuannya begini ya Rasulullah. Abah aku mati syahid, sebagaimana kamu tahu. Aku ada adik-adik perempuan besar-besar. Jadi kalau aku cari jenis anak dara, bergaduh dengan adik-adik aku ni. Jadi aku nak jadi ibulah dia pada anak pada adik-adik aku ni. Baik, Nabi kata bagus kamu.
Lalu Rasulullah SAW pun kata, unta ni mu nak jual tak ni, aku nak beli. Dia kata, ya Rasulullah, tak nak jual. Jual habis. Jual lah. Ginilah kalau Rasulullah nak kita bagi saja kat Rasulullah. Rasulullah SAW kata, tak habis, aku nak beli. Berapa harga? Dia pun sebut, Nabi kata, Nabi tahu, dia kata mahal, murah sangat Rasulullah. Akhirnya setuju 4 uqiyah ataupun 4 dinar begitulah. Dia kata, ya Rasulullah, tak apa aku jual, tapi dengan syarat. Syaratnya biar sampai Madinah dulu, takkan aku nak jalan lalu letihlah aku. Allah kata tak apa. Esok hari dia sampai tu, dia balik, dia bawa unta tu kat Nabi. Bila dia bawa unta kat Nabi, Nabi panggil Bilal. Bilal, ambil duit 4 uqiyah, 4 dinar, tambah lagi beberapa lagi bagi ke Jabir siang kalian. Serah. Jadi Jabir pun ambil barang keluar. Dia panggil Jabir, Jabir mari sini. Kau ambil balik unta kau dan barang-barang ni sekali. Cara Rasulullah bantu. Kau ambil balik unta kau. Macam tu. Tengok. Satu hari yang lain dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, bagaimana Sayyidina Abdullah ibn Umar berjalan dengan Nabi bersama dengan Umar. Umar tu bapa, Abdullah ni anak. Umar sendiri muda pada Nabi 13 tahun. Abdullah kecil lagi lah. Nabi tua pun dia budak lagi. Dia ada seekor kuda. Kuda tu milik bapa dia, milik Umar. Tapi kuda tu liau. Jadi laju gini terpaksa kena jaga betul. Nabi pun kata kepada Umar, kuda ni nak belilah. Umar kata, tu untuk anak saya pakai ya Rasulullah. Tak boleh tak nak beli? Rasulullah nak saja tak nak beli. Peragalah. Selepas Rasulullah boleh beli, Rasulullah kata, unta ni aku hadiahkan kepada Abdullah bin Umar. Tengok tuan-tuan. Sebab itu saya kata pemurah ni luar biasa. Jadinya bila kita sebut macam tu, kita ambillah semangat Ramadan. Bulan Ramadan, biarlah kita tak jadi macam mereka. Mereka ni luar biasa. Mereka ini disebut dalam Quran as-sabiqun al-awwalun, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka ni golongan yang terbaik yang pergi lebih dahulu. Golongan macam ni ramai zaman dulu dan sedikit mutaakhir. Mereka tu. Jadi bila dah macam tu, kita cuba ikut sikit-sikit. Orang Arab kata, fatashabbahu illam takunu mislahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Mutirulah mereka sekalipun kamu tak setara dengan mereka, kerana tiru orang yang berjaya ini pasti kita berjaya, insya-Allah. Jadinya saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya beri ucapan pelancaran ni, bersama kami ni banyak buku tuan-tuan solat tarawih. Nak bincang apa-apa berapa rakaat semua sekali, macam mana hukum akal, kita sebut Ramadan al-Mubarak, fadilat hukum dan puasa. Sebab tu saya tak nak cakap panjang. Banyak hukum-hukum hakam, kelebihan. Al-Quran yang kita wajib baca pada bulan Ramadan. Sebagaimana kata Imam Malik, haza syahru kitabi rabbi. Bulan Ramadan ni kitab ni bagus sangat tuan-tuan. Solat hajat, kadang-kadang kita perlu nak mendampingkan hajat kita ni. Masa pelihara lah. Ini buku yang paling saya sayang. Time management, quality time yang perlu ni. Ya'juj wa Ma'juj, kita nak tahu juga macam mana kisah sebenar. Dajjal, macam mana kisah sebenar. Inilah doa tu. Satu buku yang bagi saya boleh kita amalkan pada bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi tuan-tuan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan kempen My Infaq, Peduli Insan Malaysia. Marilah kita sokong, marilah kita sumbang. Mudah-mudahan Allah ganjarkan kepada kita, dan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
doa yang didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak itu gantian yang banyak, dan jadilah orang yang kedekut itu kehilangan dan kehabisan. Jadi dengan lafaz yang mulia, saya lancarkan kempen My Infak Peduli Insan Malaysia. Saya katakan siru ala barakatillah.